Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Okey, cara melihat. Okey, cara melihat ni kita dah baca sebab konsep tadi kita dah faham. Cara melihat ada dua dan pengecualian yang kedua tu kena faham ya. Yang kedua tu tak mampu nak tengok semua diri benda tu, dimaafkan, kita tengok sebahagian lah. Ada tiga tadi. Baik, kita baca nombor satu dulu, alif ba ta tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, cara melihat. Memada melihat barang dan harga. Barang dan harga. Mada ni sah. Tengok barang dan harga tu dengan pakai longgok. Iaitu longgokkan. Tengok longgok. Sekalipun tidak diketahui akan bilangannya atau sukatannya. Cukup pakai congok sahaja. Tak tahu nilai ataupun sukatan sebenar berapa, tapi boleh pakai congok je. Mana contoh, seperti kata penjual, saya jual kepada anda selonggok beras ini dengan harga bagian-bagian. Satu longgok kam ini. Jawab pembeli, saya beli. Sah jualan itu tetapi makruh. Kita congok aja selonggok ni. Orang tanya dia, dak selonggok ni berapa ni? Dia kata lebih kurang lah segantan, tapi tepat tu tak tahulah, lebih kurang. Sah, tapi makruh lah. Nak hilangkan makruh tu kena sukat betul. Kena sukat, tak boleh anggar. Ada juga orang anggar sebab dia dah terror kan, dia dah cekak lama nak meniaga. Dia kata kalau 2 genggam ni setengah kilo sekati ni segenggam, dia tahu kan. Jadi dia tak suka betul. Dia nak yakin suka ni sekati ke setengah kilo ke sekilo ke suka. Tapi kalau congok boleh sah, cuma makruh. Kerana apa makruh ni? Kerana terkadang membawa kepada menyesal. Menyesal lah kalau tiba-tiba sikit lagi tak cukup punya. Nampak tak? Kini betul segantan, sikit segantan. Itu dia panggil makruh tu. Kerana tu illah bagi makruh. Sebaliknya, kalau segulun kain atau seumpama kain lah, yang tiada diketahui berapa hela. Kadar dia tak tahu. Kain ni bukan timban. Kain ni kadar lah inci. Hela dulu hela lah. Sekarang ni inci. Meter. Sekarang ni meter. Sekarang ni dikira meter. Sah jualan dengan tiada makruh. Sah jualan dengan tak makruh. Kalau dia makruh tu jenis sukat. Jenis timban. Kalau jenis meter boleh tak makruh. Congok. Kerana apa? Kerana baran-baran menggunakan longgok itu bertindih antara satu dengan yang lain. Tu yang jadi kita tak tahu ketepatan dia tu. Bersalahan pakai hela, yang menggunakan kadar meter ataupun hela, tidak bertindih. Dia tepat lah. Dia tepat. Dia tepat, dia betul lah walaupun tak tepat. Habis bab pula. Memada dilihat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, memada dilihat sesuatu barang dahulu. Tengok barang dulu daripada akad pada barang yang biasanya tidak berubah sehingga sampai waktu berakad. Asalnya kena tengok ketika nak akad tu. Ni dia tengok dulu. Dia tengok awal. Tengok petan, malam baru akad. Tengok pagi, malam baru akad. Ataupun tengok hari ni, seminggu baru akad. Boleh ke tak boleh? Boleh, sah. Tapi ada syarat lah. Syarat apa? Yang biasanya, tu syarat. Yang tu sifat bagi barang. Yang biasanya barang tadi tidak berubah. Barang yang jenis tak rosak, tak berubah sehingga sampai waktu akad. Mana contohnya? Contoh barang yang tak berubah. Contoh motor, kenderaan, tanah, rumah. Berubah tak? Tak berubah. Contoh rumah ni kita akad malam ataupun minggu ni. Kita tengok bulan depan baru akad. Sah ke tidak? Sah. Kerana biasanya rumah ini kalau setakat sebulan, setahun,
dia tak berubah lagi. Setahun pula, 2-3 bulan dia tak berubah lagi, ataupun sebulan dia tak berubah. Jangan makan masa lama lah. Lama mungkin dia berubah dah, lusuh dindingnya, atapnya dah mula nak bocor. Tu kalau lama ni dia takat masa dia tu tak berubah. Boleh tengok tanah ladan kita nak beli, ada orang nak jual tanah di Bentum. Siapa-siapa nak beli tanah boleh. Saya bukan broker. Ini dia kata ustaz ni sapu semua. Broker pun jadi, tanah, hartanah. Ramai kawan-kawan saya yang pegawai-pegawai di apa, yang kerja kerajaan sanalah, yang dia orang ada tanah, dia kata nak jaga tanah ni, ada kampung dia orang kontrol tanah, tak nak jual kepada orang lain. Dia kata kalau ustaz ada kawan-kawan nak beli ladan, nak beli tanah, beritahu saya. InsyaAllah dia kata kita deal harga murah-murah, sebab kita tak nak lepas tangan ni kepada orang lain. Ada orang nak beli dengan harga mahal. Biasa kita tahulah Bentum kan. Bentum ni dikelilingi oleh bangsa lain. Jadi ada orang Melayu kita, alhamdulillah masih lagi ada tanah, dia tetap banyak. Saya kata berapa sekar? Dia kata kita nak jual ladan dah ada, galan getah pun ada, kelapa sawit pun ada, lebih kurang 80k sahaja seekar. Bentum murah lah tu. Dia orang tak nak 80k. Kawan kita bangsa lain tu 100k dia nak bayar. Sebab Bentum tu kan ladan yang sesuai. Saya tanya, okey sesuai apa tanah? Kina, musang kina. Dia durian, sesuai dengan durian. Sebab tu dia orang beli tanah. Saya kata kalau 80k ni murah lah. Itulah dia kata. Sebab tu dia orang nak. Dia orang bukan nak bayar 80. Dia orang sanggup bayar 100k ke atas. Tapi alhamdulillah terbaru ni ada dua lah. Pertama, orang Melayu yang kuat tu dia tak jual, macam kawan saya ni. Yang keduanya, kerajaan. Dulu memang dia sign je. Sekarang ni kalau pembeli itu ialah bangsa lain, kena kelulusan DO, ada yang sampai peringkat kena kelulusan MB. Lagi MB tak lulus, tak dibenarkan. Sekarang. Dulu mana sign je. Okey lah tu kan, cara nak bertahan kan. Habis. Jadi kalau tanah boleh, ya, kita dah tengok dah sebulan lepas tanah ni di ladan di Bentum ni, kita nak akad bila? Hari ni nak akad. Tengok dah hari ni? Tak tengok pun tanah. Sah. Kenapa? Karena kita tengok lama, barang itu biasanya tak berubah. Hari kita akad, barang itu tak berubah. Sah. Tengok kenderaan 2-3 hari akad tak tengok sah. Tanah 2-3 bulan, hari yang nak akad tak tengok sah. Barang-barang yang tak berubah waktu akad, kita tengok sebelum tu sah. Macam rumah sah. Tapi kalau barang makanan, contoh pagi petang tu dah nak basi, tak boleh. Barang ni yang biasanya berubah dengan kadar yang cepat, tak boleh. Kena tengok ketika nak akad. Jangan kita angkat barang tu, tengok dah pagi tadi kuih ni cantik, waktu tengah hari ni tak payah tengok lah, main bagi je, tak boleh. Sebab benda itu dia orang panggil apa, biasanya tak tahan lama. Kena tengok waktu nak beli, basi. Habis. Memada dilihat, nisah dilihat sesuatu barang dahulu sebelum daripada akad. Barang mana? Pada ni nisbah. Nisbah barang yang biasanya, tu pada tu dipanggil fi, bukan zarfiyah, nisbah. Pada barang yang biasanya tidak berubah sehingga sampai waktu akad. Masa akad tu kena tengok. Tengok ni kita dah faham lah. Tengok ni tengok diri, jangan tengok gambar. Gambar tak boleh, kena tengok diri. Orang ini mudah tengok gambar je, WhatsApp je. Tu tengok gambar. Katalog WhatsApp ni online pula, jual beli online lain pula. Mazhab Syafi'i kita kira jual beli yang bukan online lagi, jual beli yang offline, tapi tengok katalog, tak tengok diri benda. Nak tengok diri benda. Habis. Tak pula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, memada, ini sah juga. Sah dilihat setengah atau sebahagian sahaja. Ni kita dah bincang tadi. Daripada barang itu, jika menunjukkan kepada yang bakinya sama macam yang dilihat. Mana contoh nombor 2 tadi? Nombor 2. Tak mampu lihat diri semua barang, yang melainkan ni nombor 2, melihat sebahagian diri benda yang sama dengan baki yang tak dapat dilihat. Okey.
Umpama selonggok beras. Ni dia panggil jual beli apa nama ni, jual beli tengok atas tu. Umpama jual beli beras. Atau selonggok kacang, bijirin, jual beli jenis bijirin. Dan sebagainya daripada beras dan kacang. Banyaklah, jual beli gandum, jual beli barley, jual beli jenis spesifik kacang, apapun kacang, tengok longgokkan atas saja. Dan sebagainya tu daripada benda-benda yang biasanya tidak berlainan, suku-suku, baki tak berlainan. Jangan campuran yang berbeza, tak boleh. Kalau berbeza kena tengok semua. Ini tak, spesies dia bijirin tu sama, grade yang sama. Kalau berah atas tu grade A, berah bawah, berah tengah, yang bertindih-tindih, yang longgok-longgok bawah tu sama dengan grade yang di atas. Berlainan suku, tidak berlainan juzuk. Juzuk tu mana? Baki tu tak berlainan, baki dia tu sama. Kenapa? Kerana barang seumpama itu biasanya sama lahirnya dan batinnya. Lahirnya batin ni maksudnya atas sama, bawah sama, tengah tu pun sama, bawah pun sama. Dia duduk longgok tu, atas longgokkan atas shibrum sama, tengah pun sama, patak pun sama. Tu. Sebab benda tu bukan bercampur dengan benda yang berbeza. Tak, dia sama je. Sebab tu kalau grade berbeza tak boleh campur. Beras sama, dah basmati sama basmati, tapi grade berbeza, ada A, ada B, ada C, campur dah tu. Tak boleh. Dia kena grade yang sama. Tetapi jika nampak lahirnya tidak sama dengan batinnya, pembeli boleh khiyar. Kita dah beli, rupanya atas cantik, tengok-tengok bawah tak cantik, boleh khiyar. Tu jadi Islam menyelamatkan hak pembeli melalui satu peruntukan lagi yang ditetapkan dalam perlembagaan sistem muamalat, iaitu ada peraturan khiyar yang kita akan belajar akan datang. Tajuk khusus nama dia khiyar. Orang ini sebut dia panggil money back guarantee. Boleh pulang balik duit. Sekiranya barang ini tak rosak, aib, ataupun dia tak nak barang tersebut. Akan datang kita bincang. Khiyar ni apa? Antara jadi dengan tak jadi beli, itu khiyar. Ni pun juga sistem juga lupus. Syariat khiyar ini tidak ada lagi dalam sistem jual beli sekarang. Tidak ada. Baik, waktu kita kacang. Mix tak boleh. Kan kacang ada dia jual. Kalau kacang yang jenis pool lah. Jenis kacang yang Arab pun dicampur. Ya, dia campur tu. Campur tak boleh tu. Satu balang kan dia campur. Dalam ni dia kan ada mix lah. Ada badam kan, ada campur kacang biasa, kacang hijau, yang tu tak boleh. Maksud apa tak boleh? Kita kena tengok ke semua. Melainkan atas pun sama juga. Atas pun kacang di tiga-tiga juga, bawah pun sama tiga-tiga, itu tak apa. Langsung tak boleh. Langsung tak boleh. Tujuh saya. Kalau dicampur tiga jenis kacang kan. Tapi atas tu ada juga tiga-tiga. Satu segenggam je. Memang orang yang nak beli pun dia banyak tu yang nak pakai, tapi memang bercampur. Boleh. Yang kata boleh ni macam apa? Boleh, dia dah campur siap dan atas pun sama. Kita dah tengok tiga-tiga. Bawah pun sama juga. Dia akan campur tiga-tiga juga. Boleh. Campur jenis baik dengan tak baik ke, cuma tak boleh. Tak boleh. Yang kata campur sebab apa? Atas ni kacang hijau. Bawah tu pula kacang lain tak nampak. Patak tu pula kacang lain tak nampak. Jadi kita ingat kacang hijau. Tak boleh. Tapi kalau dah campur siap-siap, mix juga, atas pun kita dah nampak tiga-tiga. Bawah tu macam ni juga, nampak juga tiga-tiga. Melainkan tak boleh sekiranya campuran mix itu kita yang aim maksud apa? Tujuan. Ada benda apa? Saya nak hijau lebih, tiba-tiba dapat hijau sikit, itu tak boleh. Sebab dia dah aim benda tu. Dia ada benda yang tujuan dia nak. Dia nak apa? Kacang 3 ni saya nak yang badan lebih, tiba-tiba saya dapat badan sikit saja. Itu tak boleh. Itu berlaku penipuan. Tapi kalau dia dah nak, memang kita kena tawarkan siap-siap. Okey, dalam produk saya, ni di sini pun memang kena ambil kira penjual.
Sebab penjual ni dia nak mengelakkan daripada berlakunya penipuan terhadap pembeli. Dia kena cerita jelas. Okey, dalam produk saya ni kacang, maka dalam ni ada 30% kacang biji hijau, 30% kacang pul, 30% badang. Dia dah cakap 30. Tiba-tiba akad jual beli kita tengok depan, okey. Tiba-tiba balik tengok di bawah tu kacang badan hanya 10% je. Khiyar. Sah jual beli tadi, tapi kena khiyar. Boleh khiyar. Dia kata jual beli tak sah. Tak, sebab kita dah tengok depan, tengok dah atas. Cuma bawah tu peratus badan tu tak sama. Dia cakap 30. Rupanya badan tu 10% je. Sebab badan ni mahal sikit. Tu penipuan lah tu. Nak mahal dia sikit. Tak boleh. Ni nilai kejujuran Islam sangat jaga. Islam sangat jaga nilai kejujuran. Dan dalam dunia gini, dunia penipuan, dunia penuh dengan penipuan. Sebab tu kita belajar muamalah, kita nak kena matching balik dengan amalan kita. Islam dia jaga penipuan ni. Islam dia jaga yang keadilan. Islam dia betul-betul jaga nilai kejujuran, nilai keadilan, elakkan penganiayaan, penipuan semua. Sebab Islam sangat cantik. Kalau kita boleh beramal, Islam janji boleh beramal dengan Islam, nilai kejujuran yang sangat tinggi, nilai orang panggil apa, yang orang panggil tak ada penipuan, maksud jujur lah, tinggi kita jaga, insya-Allah. Tu Nabi bentuk perniagaan Nabi tu sampai bila-bila. Maksudnya dia melonjak. Ada juga untung, yang orang menipu pun untung, tapi untungnya tak berkap lah. Untung tak berkap lah. Habis tu payah nak dapat lah nilai bendanya, nak jujur. Kadang-kadang orang hak ni kualiti dia bersikit, dia tahu hak barang mahal tu sikit je dapat. Campur bahan yang murah tu banyak kan, bahan yang tak kualiti. Sebab sebab tu saya tertarik dengan kita duk biasa nilai komersial. Nilai komersial ni apa tahu? Nilai komersial ni dia kena ada unsur repeat order. Ni dalam bisnes kita belajar lah, bukan bisnes muamalah, bisnes kena ada repeat order. Sebab itu komersial kita nak kena untung masuk setiap bulan. Sebab tu kalau perhati semua, repeat order ini kadang-kadang yang paling canggih. Dia kalau dia buat barang tu setahun rosak, setahun kena ganti balik. Contoh bateri dulu sampai setahun setengah kita boleh pakai, sampai 2 tahun kita boleh pakai. Tapi teknologi canggih hari ni, kalau dia kata setahun syak. Itu dia panggil nilai komersial yang nak kena ada. Ya. Semakin kurang. Maknanya kita kena repeat order. Barang tu kena duit habis setahun repeat. Ini kita panggil dalam bisnes nilai komersial. Dalam Islam ni apa? Dalam Islam dia bukan nilai komersial, dia nilai kebajikan kena ada. Sebab tu peniaga kalau boleh masukkan unsur kebajikan, memang berkap. Nilai kebajikan. Apabila dia nak bajikan, dia tak mengira nilai repeat. Dia nilai apa? Dia nak nilai kebajikan, keselesaan, keselamatan, jimat. Nilai jimat. Dan hari ni orang nak buat produk jimat ni memang tak payah, tak payahlah. Kita nak bagi repeat setiap bulan. Habis repeat. Mana ada ubat gigi boleh pakai setahun? Tak ada ubat gigi pakai setahun. Melainkan glister. Sebab itu tokoh yang mengasaskan Nutrilite ini memang dia ni cukup cuma Islam je. Tu je. Kalau dia masuk Islam, dia tok wali besar. Sebab apa? Dia ambil nilai Islam. Wallahualam dia kaji tak kaji kita tak tahu yang ni. Tapi nilai Islam semua ada kat dia. Antaranya nilai, kalau dia buat produk mesti ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Sebab tu jimat. Buat gigi tu boleh tahan 7 bulan. Tapi kena ikut cara dia lah. Jangan cara kita sebulan habis. Kena ikut cara dia. Sebab tu dia latih, dia ajar. Nampak tak? Dia kena educate you punya customer. Ni dia ajar. Kalau tak educate you punya customer guna tanpa ilmu, menyebabkan dia menabaikan hak pengguna dia. Dia tak akan jimat. Walaupun berkesan, produk tu berkesan lah, sebab sekali dia sental gigi, ubat gigi penuh. Full dia punya buruh gigi tu kan, full gigi. Glister sikit besar biji kacang.
7 bulan ke atas. Harga dia kata mahal. Jimat bukan mahal. Tu minda kita nak murah, nak produk tu RM7. Tak kisahlah RM7 ni boleh pakai 2 hari, tak apa, kita sanggup beli kerana RM7. Walah RM7 tu pakai sebulan je. Yang RM22 glister 22, tapi pakai 7 bulan. Ada yang boleh pakai 10 bulan. Maknanya 10 bulan kalau harga RM22 berapa saja? RM2 RM2 berapa sen sajalah. Nilai sebulan. Nampak tak? Islam ajar jimat. Kita bukan kira jimat, kita kira produk tu mampu beli. Berapa? Kerana Colgate ni RM7. Beli yang RM7 sebulan habis. Yang Nani ni kenapa mahal? RM22. Walau yang 22 tu boleh tahan sampai 10 bulan. Itu satu sudut nilai baru, nilai jimat. Tak bincang lagi nilai kesihatan ni. Nampak tak? Islam ni sangat jaga dari sudut kebajikan. Sebab tu dia panggil nilai kebajikan diutamakan, bukan nilai komersial. Habis. Satu lagi tuan-puan, kalau nilai komersial, dia boleh tahan sampai 15 tahun. Siapa nak buat produk boleh tahan sampai 15 tahun? 15 tahun orang nak beli, mati dululah. Tapi dia boleh buat 15 tahun. Tu kata nilai kebajikan. Habis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, memada dilihat setengah atau sebahagian sahaja daripada barang itu jika menunjukkan kepada bakinya sama macam dilihat. Mana contoh dia? Seperti selonggok beras atau selonggok kacang dan sebagainya daripada benda-benda yang biasanya tidak berlainan suku-suku. Habis. Tetapi, ambil tetapi tu, jika nampak lahirnya, dia syarat dia sah ni, barang seumpama itu biasanya sama lahir dan batin, sama atas, sama bawah, sama. Baik. Tetapi jika nampak lahirnya tak sama dengan batinnya, pembeli boleh khiyar. Pembeli boleh khiyar. Adapun jika longgok itu buah tembikai atau delima. Ni kita tengok. Buah tembikai atau delima. Buah tembikai atau delima. Atau mangga. Ni ingat balik tadi. Soalan tadi, nak jawab ni kena ingat balik yang nombor 3 tadi. Mana Putra? Putra ingat balik nombor 3 tadi, Pak. Baru boleh jawab soalan ni. Adapun jika longgok itu buah tembikai atau delima, buah delima yang kita duk beli tu, ada produk sunnah tu, atau mangga atau sebagainya, tidak memada dilihat sebahagian sahaja. Maknanya tengok atas dia longgok kan, kita tengok atas tak boleh. Bukan kira nak koyak dak ni, bukan lagi. Tengok longgok tu. Boleh tak kita nak beli buah delima yang longgok 50 biji? Tengok atas je, tengah tak payah tengok, bawah tak payah tengok. Buah mempelam kita nak beli 100 biji. Nak beli sakat sekilo tak ada masalah apa. Kita bilang ambil 5 biji sekilo. Ni tak nak beli longgok, dalam tu ada 100 biji. Pakai longgok je. Tengok yang atas je. Tidak memada dilihat sebahagian sahaja. Kenapa? Malahan bahkan wajib, yang kenalah dilihat satu persatu. Tak boleh tengok satu, tak boleh tengok satu, tak boleh tengok atas tengah sama, bawah sama, tak boleh. Kenapa? Kerana longgokan ini atas cantik, bawah tu dia akan kemek. Dia akan tak, panggil apa, tak fresh lah. Dia dah lembab. Kalau buah longgok ini cantik atas, bawah tak cantik, lebam, dia akan kesan, dia buah dah kemek dan sebagainya. Tu cantik, dia jaga. Islam ni nak kalau dapat tu buah fresh semua. Jangan dapat atas cantik, bawah tu dah kemek, dah lebam dah, tak sama dengan yang atas. Sebab apa? Sebab buah yang jenis besar dia bertindih satu sama lain, dia memberi kesan. Kalau biji ring dia bertindih pun dia tak beri kesan. Berah dia bertindih sama dia pun tak ada kesan apa. Tentang melihat sesuatu barang itu diambil kira apa yang munasabah dan yang patut. Dan ni atau tafsir. Munasabah tu mana?
apa yang patut dilihat pada adat biasa, pada kebiasaannya. Umpama membeli rumah, dia ringkasnya ni. Umpama membeli rumah, dilihat bangunannya, atapnya, sutuhnya, sutuh ni bumbunnya, dindingnya, sistem peparitan luar dan lainnya. Parit kena tengok, beli rumah ni kiri kanan kan parit. Kena tengok, bukan parit luar tu, parit yang lokan rumah kita. Parit luar tu orang lain, majlis pemandaran. Ini rumah yang kita beli, rumah siap lah. Dan membeli kebun, habis. Dilihat pokoknya, pagarnya dan paritnya. Ni cara nak tengok beli kebun. Kalau beli rumah tadi sebahagian kita tengok. Sebahagian boleh tengok je lah. Dinding, bangunan, atap depan, bumbun depan, parit. Itu beli rumah. Atas ni bumbun atas pun tak apa, tak payah tengok. Foundation bawah pun tak payah tengok. Tak boleh tengok pun. Dia kita tahu. Kita tanya je berapa kedalaman ni. Tu boleh tanya, boleh ambil tahulah. Dalam tahu tu kena ambil tahulah. Kalau beli kebun dan membeli kebun, dilihat pokoknya, pokok-pokok yang ada dalam kebun tu. Pagarnya, ada ke tak ada pagar? Tak ada pagar tu kita tahu, kena tahu border. Ni main beli pagar tak ada, border pun tak tahu. Tak boleh. Mudah sangat beli kebun. Orang panggil tagar. Dia panggil border. Dan dua mukanya. Silap. Dan membeli kain habis. Dan membeli kain habis beli kebun. Dilihat dengan dibuka lipatannya. Kalau beli kain ni beli baju lah. Beli baju. Kita beli baju yang lipat. Atau beli kain yang lipat. Kain sarung kita beli ni kain sarung yang dilipat. Beli kain sarung yang dilipat. Dan membeli kebun. Dan membeli kain dilihat dengan dibuka lipatannya. Lipatan kain tu. Dan dua muka. Dua muka ni maknanya apa? Belah luar dan belah dalam. Dua muka ni kena buka ni jika sebelah luar lain dan sebelah dalam lain. Kalaulah sama kain ni antara luar dengan dalam tu, tak payah buka lah dalam tu. Sama je. Kain sarung kita ni kan. Kain sarung ni kita lipat pun sama je. Luar dengan dalam. Tak payah buka. Tak payah buka apa? Tak payah cek dalam macam mana. Tak payah. Sebab sama je. Habis. Dan membeli kitab ataupun mishaf. Beli kitab ataupun beli mishaf. Beli kitab atau beli mishaf, dilihat semua kertas-kertasnya. Ni qaul mu'tamad. Beli mishaf, beli Quran, kena tengok muka surat pertama tu, surah juz'an pula. Surah Fatihah tu. Sampailah juz'an belakang tu. Kena tengok. Kena tengok semua. Tu dipanggil membeli kitab ataupun mishaf. Dilihat semua kertas-kertasnya. Ini dia panggil qaul yang mu'tamad. Qaul mu'tamad ni dipanggil dalam mazhab Syafi'i qaul yang azhar. Qaul yang paling zahir, paling kuat. Adapun qaul dhaif, memada lihat sebahagian kertas. Kita beli Quran sebahagian saja tengok. 2-3 line je tengok. Tengok muka depan, cover muka depan, tengok 2-3 line, okey. Beli kitab pun 10 jilid, tengok luar saja. Dalam-dalam tu buka, tengok macam tu je. Ini pendapat dhaif, iaitu Al-Iman Az-Zarkashi dan Al-Iman Al-Azra'i. Iman Zarkashi dan Iman Azra'i. Iman Azra'i ini mazhab kita. Ada satu lagi Iman Auza'i lain. Iman Zarkashi, satu lagi Iman Azra'i. Mazhab kita yang mengatakan sah jual beli tak tengok semua.
Satu lagi ni Auza'i. Ini imam empat mazhab. Imam mazhab dia panggil. Ada Imam Auza'i ini dia termasuk imam yang mengeluarkan pendapat sendiri. Nabi, wallahu a'lam. Ya. Nak semata nak tak boleh duduk tengah ngajar dia. Nanti kau balik mata dalam seminit 2 minit lagi. Sudah tunggu sekejap. Okey, dalam riba dan hukumnya ni kita sambung lepas jemaah lah kot. Dah nak break dah kan? Tak. 12.10. Biasa kita break 12 suku 12 suku, 12.30 kan? Kita break awal lah. Sebab riba ni insya-Allah kita nak baca lepas jemaah insya-Allah, tapi tak habis lagi ni. Riba panjang. Riba ni panjang, tapi kita baca macam biasalah. Maksudnya kita buat struktur macam biasa. Kalau dia dah pernah belajar di tempat lain, insya-Allah lagi cepatlah faham riba ni. Lepas kita habis riba ni, kita cuba bila-bila masa akan datang, kita cuba baca risalah riba Tuan Guru Jicik dalam 7 tu. Tapi khatam riba ni dulu. Kemudian kita baca sekali lagi untuk lagi clear. Kita photostat akan datang, Tuan Guru Jicik punya riba tu ada 4 helai, lebih kurang 7 helai ke? 4 helai ke? 4 helaian. 4 helaian lagi clear lah daripada kita baca 2. Satu Tori ini dan satu lagi gaya-gaya penulisan Tuan Guru Jicik, dan kita 2 tu cukup dah untuk faham riba dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik, habis satu. Cuma kita nak selas kali ni kita nak senarai je dalam ni. Batu pada ni putra kita dah habis pilihan pertama. Sebelum masuk riba, kita nak just listkan saja akad yang boleh kita guna ketika mana kita berada di lapangan. Pertamanya lah akad jual beli yang sebenar. Padan semua. Ni akad, kita dah settle dah akad yang pertama, iaitu akad jual beli yang sebenar mesti memenuhi syarat dan peraturan dia. Mesti memenuhi rukun, 6 rukun, dan juga syarat-syarat yang telah kita belajar, iaitu syarat dia lebih kurang 16 syarat. 5, 5, 6. Jadi 16 syarat. Cukup 16 syarat baru sah kita menggunakan akad jual beli. Tak tanggal Oh gitu. Silap ni, kita guna permanent Ini yang kita guna sama tak dengan macam 500 ni pun sama juga 100% clearly visible from a distance. Tapi dia tak tulis permanent. Whiteboard ni whiteboard lama. Tak ada biar. Boleh nanti ustaz, kita tanya ustaz ni.
Kita tulis ni dulu. Settle dah. Satu, pilihan akad yang pertama, jual beli yang sebenar. Dia panggil jual beli sebenar lah. Dia panggil bai' hakiki. Sebenar. Yang kedua, pilihan kedua, jual beli mu'attah. Yang ketiga, barulah kita pindah kepada akad hebah. Yang keempat, hebah bisawak boleh, ataupun yang keempat akad hutam lah. Ni 4 asas je, hebah, hutan. Banyak lagi yang lain, yang kelima hadiah, hebah bisawak ni, 4 asas. Okey, 4 ini pilihan yang kita boleh guna ketika mana kita berinteraksi dengan penjual atau pembeli. Kita berada di lapangan. Kalau boleh guna akad jual beli yang sebenar, kita beramal dengan jual beli yang sebenar, iaitu jual beli yang cukup 6 rukun dan jual beli yang memenuhi kalau dalam kitab kita memenuhi 16 kriteria ataupun 16 syarat, baru kita boleh beramal dengan jual beli sebenar. Ada ijab qabul, memenuhi kriteria penjual dan pembeli, ada 5 syarat, dan barang pula 5 syarat barang memenuhi semuanya. Barang itu suci, barang itu boleh beri ada manfaat di sisi syarak, dan barang itu pula kita boleh panggil apa? Boleh qudratut taslin, mampu untuk serah terima. Dan last sekali, barang itu mesti kita tahu ciri barang, tahu kadar, dan kita tahu ciri dan tengok. Tu semua boleh. Kalaulah tak mampu nak beramal dengan jual beli sebenar, contoh ijab qabul tak boleh nak buat kerana penjual tak nak ijab, maka kita pilih jual beli yang kedua. Pilihan kedua, jual beli mu'attah. Ni kena taklid ni. Maksud taklid ni kena niat pilih. Jangan senyap tanpa niat apa-apa, tak boleh. Kita nampak dia tak boleh, tak ada ijab, tak ada qabul, kita kata saya beli, dia tak nak jawab, kita terus niat di hati kita, aku pilih jual beli mu'attah. Tu kena pilih. Jangan main bayar je lah, janji bagi duit, tak boleh. Kena nampak dia tak nak buat ijab qabul, dia tak nak ada qabul ataupun tak nak ijab, kita pilih jual beli mu'attah. Kalau kedua-dua tak memenuhi, contoh macam dalam mazhab Syafi'i, jual beli online tidak memenuhi dua-dua, kerana tak memenuhi jual beli yang sebenar, tak boleh juga mu'attah, maka kita boleh pilih kita boleh pilih hebah. Kenapa kita boleh pilih hebah mazhab kita? Jawab dia, dapat ataupun capai target sebenar dalam sistem, dalam transaksi. Dia transaksi antara penjual dan pembeli, berlakunya apa pertukaran, pastikan sah. Maka kita nak pilih, kena tengok matching. Sah pilihan akad mana. Kalau akad 1 tak sah, akad yang kedua tak sah, akad 3 sah, maka okey, boleh pilih. Ada orang kata, kenapa nak pilih hebah sedangkan jual beli? Ya, tak boleh jual beli. Itu yang nak kena pilih hebah. Boleh lah. Boleh, okey lah. Dia cakap boleh sebenarnya. Mazhab lain duk cerita boleh. Online ni boleh lah, mazhab Syafi'i boleh online. Ya, tapi mazhab Syafi'i nak boleh kot mananya? Sebabnya jual beli sebenar tak memenuhi kriteria qabat dan qabul, ijab dan qabul 1, dan qabat dengan muqbih ataupun dia panggil pindah milik mesti dalam majlis real, bukan majlis maya. Dia nak pindah duit ni, pindah duit dengan barang ni dalam majlis hakiki. Sedangkan tak boleh berlaku dalam maya. Maka terpaksa hebah, kerana hebah ini dia punya terma dan syarat dia lebih ringan. Kita hebah, orang tak wajib qabat segera. Contoh saya hebah kepada Tuan Haji, dia tinggal petang baru qabat, boleh? Besok baru qabat, boleh? Masuk dalam bank tak qabat lagi, tuan kita minta pihak bank yang qabat bila-bila. Maka wakil kepada pihak bank yang qabat, boleh? Tak wajib segera, boleh. Hebah dia lebih ringan hebah ni. Dan hutan ini situasi yang boleh kita pakai hutan, maka kita pakai hutan. Ada satu lagi ni saya lupa tadi, ada satu lagi nombor 4 lah, sepatutnya nombor 4 kat sini, buat nombor 5 lah, iaitu jual beli hutan. Ni jual beli hutan lah. Sebab ada kala jual beli sebenar, ya, tapi jual beli sebenar ni cash ke hutan, dia boleh buat dua. Ada kita tak mampu jual beli cash, kita hutan, tapi jual beli juga. Ni termasuk asalnya yang kedua lah,
Lupa tadi. Jadi 5. Ni yang basic. Jual beli sebenar, jual beli cash, yang kedua jual beli hutang, yang ketiga jual beli muatah, yang keempat hibah, yang kelima hutang. Bukan jual beli hutang, berhutang. Dia lain. Hutang dan jual beli hutang. Hutang ni di mana situasi dia? Selalu kita sebut, iaitu contohnya di restoran. Boleh. Boleh akad hutang. Habis. Wallahu a'lam. Kita sambung lepas Jumaat nanti, iaitu sambungan riba. Kita dah habis dah jual beli, kita nak sambung riba pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.